أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam suasana hari ini, Allah mengizinkan pertemuan kita, yaitu mengingati tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diberi tugasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba yang mulia itu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada suatu malam dari Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah, ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang telah kami berkati dan kami rahmati, agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Hari ini kita kongsikan bersama berhubung tentang fadilatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dipanggil oleh Allah Taala. Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam supaya membawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda dalam duka cita. Cuba bayangkan tuan-tuan muslim muslimat, orang yang banyak membantu baginda dalam memperjuangkan berdakwah, tiba-tiba Allah uji dengan kewafatannya. Contohnya Sayyidatina Khadijah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang banyak mengkorbankan harta bendanya, tenaganya, pemikirannya untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama kebenaran, agama Islam. Kemudian diikuti pula bapa saudaranya sebagian merupakan tulang belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya yang banyak membantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Allah ambil dan telah mematikan mereka. Inilah menyebabkan Rasulullah duduk sedih, tetapi Allah telah mengutus malaikat Jibril alaihissalam supaya menjemput Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pada satu malam, Allah menceritakan maha suci Allah yang telah membawa hambanya pada satu malam, iaitu di malam perjalanan baginda daripada Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah, ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Dan banyak pengajaran yang kita perolehi setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berjalan bersama baginda Rasulullah bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam. Mula-mula baginda didatangi seekor binatang yang didatangkan daripada syurga, namanya buraq. Buraq ni kalau kita tengok dia besar sikit daripada keledai lah. Ya, buraq ini kalau dia cergas. Perjalanan dia kalau diikut cerita ya, ialah kelip mata tu dah hilang dah, tak nampak lah. Seperti kelip mata kita lah. Ini buraq. Dan buraq ini memang merindui Rasulullah SAW yang telah Allah utuskan istimewa untuk baginda Rasulullah SAW. Apabila sampai pada malam itu sampai di Masjidil Aqsa, maka Rasulullah turun daripada buraq. Bila dia turun daripada buraq, ditambat. Ya, buraq tu ditambat. Apa kena-mengena pula ditambat? Sedangkan ini anugerah Allah. Kalau ikutkan, tak payah perlu ditambat. Buraq takkan lari. Sebab buraq sendiri memang cinta dengan Rasulullah SAW. Memang minta supaya buraq ini membawa baginda Rasulullah SAW. Tapi sebagai satu ikhtiar. Ya, pengajaran yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW, kita ni kena ikhtiar. Sebab sesuai dengan pahaman kita, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita kena usaha. Kalau kita sakit, kena cari ubat. Ya, dalam keadaan suasana gini. Ya, hari ini fenomena hari ini sangat membimbangkan. Allah uji kita dengan coronavirus yang kita takut. Walaupun penyakit ini ada dua. Pertama dinamakan penyakit jasmani. Yang kedua dinamakan penyakit rohaniah. Penyakit jasmani ini yang paling orang takut. Virus. Penyakit kalau dulu didatangkan penyakit sesama burung misalnya. Ya. Maka dengan izin Allah, Allah gunakan cara untuk mengubati, menghapuskannya. Sekarang hari ini pengarit iaitu penyakit yang datang yang dulunya tak pernah ada. Dinamakan penyakit virus corona. Ini sangat membimbangkan. Virus corona ini dalam masa 14 hari dia akan tapi tidak kalau tak berjangkit. Itu sebab ini apabila kena penyakit itu terdapati, maka akan diubati. Kena duduk berasingan daripada ahli keluarga dengan masyarakat, tidak boleh bersentuh. Ya, ini kaedahnya. Itu para ulama dalam membincangkan perkara ni. Ya, itu sebabnya kita kena terima hakikat. Allah menjelaskan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Kalau benda itu terdapat membahayakan, jangan kita hadiri. Sebab itu pihak kerajaan telah membatalkan semua aktiviti di luar, ya, perkumpulan, tak kira apa saja. Kerana untuk cara menolak daripada jangkitan-jangkitan yang menyebabkan lamanya sakit ini. Tetapi kedegilan kita yang tak faham ni, apalah inilah, Allah telah menyarankan. Dan pernah berlaku di zaman dulu, zaman baginda Rasulullah SAW. Umar Ibn Khattab telah didatangi ketika itu penyakit ta'un misalnya. Sebab tu ada doanya. Allahumma akshif anna minal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa ta'un wa amrad. Lindungilah kami ini daripada bala, wabak, jangkitan, wal fahsya, keji, perkara yang keji, wal munkar, perkara yang melanggar hukum-hukum Allah, wa ta'un, penyakit ta'un, dan segala penyakit. Kita hari ini
untuk kita menjaga. Kita amalkanlah amalan-amalan, duduk di rumah berjamaah dengan mendatangkan amalan-amalan yang boleh mendapat rahmat dan maghfirah Allah Ta'ala. Tuan-tuan tolong baca dari dalam surah Ad-Dukhan misalnya. Ayat 12. Amalkan. Rabbana ksib annal adaba inna mukinun. Mereka berdoa, lindungilah kami daripada azab. Sesungguhnya kami akan beriman kepadamu, ya Allah. Memohon kepada Allah, lindungilah kami, ya Allah, daripada azab. Sungguhnya kami akan beriman kepadamu, ya Allah. Dan apa lagi yang kita hendak kepada Allah? Munajat, membuat solat hajat. Pertama, solat taubat. Mestikan kita buat. Kemudian solat tahajud waktu malam. Solat hajat, tak kira lah siang ke malam solat hajat. Apabila selesai solat hajat, apa kita baca? Sujud yang terakhir itu kita baca. Pertama kita minta pada Allah, kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah menyarankan kita kena berselawat kepada baginda, nunjukkan kasih sayang kita kepada baginda. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita nak berselawat, wahai orang-orang beriman, dengan sebaik-baik selawat. Kemudian lepas pada itu kita selawat. Itu satu dalil. Ya. Kemudian kita bertasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Banyak-banyak. Kalau boleh 10 kali. Kalau boleh lebih daripada itu. Dan kita memunajat pada Allah SWT sebagaimana doa Nabi Yunus AS. Ketika itu Nabi Yunus melarikan diri pada kaumnya. Kemudian Nabi Yunus didapati dengan kehendak Allah SWT. Di dalam kapal itu hampir tenggelam yang dinaiki oleh Nabi Yunus yang lari daripada kaumnya. Lalu Allah memerintahkan, ya, mendatangkan ilham, kapal itu hampir tenggelam. Maka hendaklah dicampakkan salah seorang daripada yang menaiki kapal tu. Juragan buat cabutan undi, naiklah nama Nabi Yunus. Buat lagi undi, naik lagi nama Nabi Yunus. Kali ketiga barulah dicampakkan Nabi Yunus ke dalam dasar laut. Ya, tapi Allah telah memerintahkan ikan Nun, tolong telan dia, jangan kau patah-patahkan. Tolong rusuk Nabi Yunus AS. Semua adalah kun fayakun bagi Allah. Semuanya adalah satu pengajaran untuk kita. Sebab itulah apa yang berlaku hari ini merupakan satu kifarah. Supaya kita ingat kembali pada Allah. Munajat pada Allah. Ya. Jadi kita minta pada Allah. Udu'uni astajib lakum. Mintalah pada Allah. Nescaya Allah akan tunaikan. Dalam keadaan begini, kita kena berpuasa hari Isnin, Selasa, adalah Khamis. Kita kena buat amal ibadah. Sekarang ni memang disuruh kita duduk di rumah bersama ahli keluarga, ajak ahli keluarga berjamaah, ya, buangkan masa. Kalau tidak kita masuk di dunia, sibuk aja hari-hari. Sekarang semua dicutikan. Cuba bayangkan. Masa tu banyak, tapi kita nak dengan tak nak aja. Kita masa inilah kita nak ngajar anak-anak kita. Macam mana pelajaran anak-anak kita. Masa ini kelapangan yang lapang. Dan kita untuk kalau cari keperluan harian makanan, kita seorang je kena pergi. Anak-anak tak perlu dibawa. Ya, jadi kita seronok. Dengan itu, ada doa yang kita munajat pada Allah SWT. Apa dia?
doanya banyak. Salah satunya kita mohon pada Allah Ta'ala, banyakkan doa seperti Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sungguh tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Engkau ya Allah, dan aku terlalu menzalimi diriku. Bila kita merasa diri kita sebagai hamba, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sebab itulah kita menyembah Allah itu hingga kita yakin Allah ada pada kita. Barulah itu nikmat untuk kita beramal. Tapi kita menyembah Allah, kadang-kadang kita angan-angan banyak. Sebab kita tak yakin Allah ada. Kita tak yakin Allah melihat kita. Inilah asbab-asbab yang kita lalai dalam ibadah kita. Dan banyakkan bersedekah yang kita mampu. Dan itulah amalan Rasulullah SAW. Allah menyatakan kita kena bersedekah. Ubat yang paling baik ialah banyak bersedekah. Apa kena mengena pula bersedekah? Ya. Sebab orang yang bersedekah ini manfaatnya banyak. Ya. Allah lihat amalan kita. Itulah. Selain daripada itu banyak sirah-sirah menceritakan Rasulullah SAW di Isra' dan Mi'raj, kadang dalam keadaan Rasulullah sedih, duka cita. Allah hiburkan Rasulullah dengan perlihatkan macam-macam dalam perjalanan tu. Dilihatkan walau ketika Nabi Rasulullah SAW berjalan, ada seorang wanita tua memanggil baginda Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah nak menoleh, dihalang oleh malaikat Jibril. Kemudian berjalan lagi, Rasulullah diperlihatkan keadaan manusia yang memotong lidahnya, potong panjang lagi, dipotong panjang lagi, dipotong panjang lagi. Kemudian diperlihatkan manusia mengetuk-ngetukkan kepala, pecah. Elok lagi, ketukkan lagi kepala, Allah Rabbi. Dan dilihatkan pula kepada baginda, melihat manusia ada daging yang cantik, baru, tapi dimakan daging mentah. Daging apa? Busuk. Ini semua ada satu iktibar untuk kita, umat baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Isra' dan Mi'raj sentiasa setiap tahun diadakan untuk jadi ingatan balik kepada kita. Pengajaran balik kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Banyak lagi perkara-perkara yang ditunjukkan. Kemudian baginda dibawa ke syurga. Dilihat orang dalam keadaan syurga. Ya, pengawal syurga siapa? Itu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ni senyum aja ni. Kalau kita jaga tempat yang menggembirakan, menseronokkan, tentu tak duka cita lah. Malaikat pun senyum aja. Bila nampak Rasulullah dia senyum. Tapi kalau tadi di neraka, Allah malaikat balik, garang, marah. Yalah hari-hari dengar. Kita ni kalau hari-hari bergaduh macam mana? Jiran kita duduk sebelah bergaduh, kota kita pun tak berselesa nak duduk, ya tak? Gitu. Samalah juga keadaan orang dalam neraka. Berbeza dengan dalam surga. Surga nikmat macam-macam yang Allah bagikan. Inilah kemanfaatan hidup dunia mencari amal ibadah untuk yaumil akhirah. Tidak? Sebab itu dunia ini untuk sementara. Jadi kita carilah jalan. Ya. Wabak, penyakit, semua itu adalah ujian Allah. Jadi kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, kita baca. Yang keempatnya apa kita baca? Wa iza maritu fa wa yashfin. Minta pada Allah dalam kita sujud tu. Wa iza maritu fa wa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Minta pada Allah Ta'ala. Ya. Yang keempatnya kita baca dalam surah Ad-Dukhan. Jadi dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80. Wa iza maritu fa wa yashfin. Dalam surah Dukhan ayat 12. Yang saya baca tadi ayat 12. Apa dia? Rabbana ksif annal adaba inna muqinun. Lalu kita berdoa kepada Allah, minta sesungguhnya lindungilah kami, lenyapkanlah kami, hapuskanlah azab kepada kami. Kami percaya akan dia orang yang beriman, percaya dia. Jadi itulah perkongsian kita. Ada masa kita banyakkan, ya, amal-amal, baca Quran. Ini ketenangan jiwa. Ya.
Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adabun alimun bima kanu yaksibun. Banyak diceritakan dalam Quran. Ini dalam kalau hati yang sakit. Tapi kalau badan yang sakit, kita kena cari ubat-ubat, perubatan. Apa yang ditentukan oleh pihak-pihak tertentu. Kita kena akur. Nescaya insya-Allah kita akan tergolong orang-orang yang sentiasa mendapat rahmat dan maghfirah Allah Taala. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.